Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan subtopik yang terakhir iaitu penjanaan dan juga penghantaran tenaga elektrik. Jadi persoalannya adalah bagaimana tenaga ini dia dijana dan kemudian bagaimana dia dihantarkan ke rumah kita ataupun ke kilang dan sebagainya. Okey, jadi penjanaan tenaga elektrik kita dah lihat bahawa penjanaan ini sebenarnya dia dijana oleh pelbagai sumber. Okey, biasanya kita bahagikan kepada dua sumber. Dua sumber tenaga elektrik. Apa dia dua sumber tersebut yang boleh? Yang pertama adalah yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Okey, diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Okey, jadi apakah contoh yang boleh dan juga yang tidak boleh diperbaharui? Kita dah tahu daripada kita punya PT3, UPSR dan sebagainya, kita dah belajar. Sebagai contoh yang tidak diperbaharui ini ada banyak lah kan, kedua-duanya ada banyak. Okey, contoh yang boleh diperbaharui ini adalah biasanya kita punya panel suria ataupun saya boleh sebutkan sebagai tenaga suria. Okey, tenaga suria. Kita ada hidroelektrik, kita ada juga sebagai contoh kita ada udara, angin, tenaga angin dan banyak lagi. Yang tidak boleh diperbaharui pun ada juga beberapa seperti kita punya minyak, okay, biofuel, biomass semua tu adalah yang tidak boleh diperbaharui. Jadi daripada sinilah, okay, daripada kesemua sumber ini yang kita jana tenaga elektrik. Jadi di sini kita nak jana dia. Bagaimana kita boleh jana? Kita gunakan prinsip aruhan elektromagnet. Ya, kita gunakan aruhan elektromagnet. Hampir kesemuanya menggunakan aruhan elektromagnet kecuali untuk yang tenaga suria. Tenaga suria dia gunakan prinsip yang berbeza. Tapi biasanya yang lain ini hidroelektrik, angin, minyak semua ni dia gunakan aruhan elektromagnet. Okey, kita dah tengok bahawa jika kita ada motor tu, kita pusingkan motor, kita akan dapat arus aruhan. Okey, jadi di situ kita jana elektrik. Kita jana di sini. Dan seterusnya bagaimana kita hantar? Bagaimana kita hantar tenaga-tenaga tersebut? Jadi caranya adalah dengan kita hantar melalui kabel. Okey, kita hantar melalui kabel elektrik. Okey, kita tengok seperti yang kita dah tengok dekat lebuh raya, okey, dekat dengan jauh sikit daripada kawasan perumahan, kita akan nampak tiang-tiang elektrik ini yang mana dia ada kabel-kabel yang panjang yang bersambung dengannya. Jadi tenaga elektrik tu dia datang daripada stesen jana kuasa kita, okey, daripada sumber-sumber tenaga ini, daripada stesen kuasa dia akan hantar melalui kabel kepada kita punya kita punya tiang ni. Dan seterusnya dia akan dihantar kepada rumah kita. Okey, dia akan dihantar kepada rumah, kepada kilang dan sebagainya. Jadi bila dihantar melalui kabel ini dia ada rintangan. Okey, dia ada rintangan. Jadi bila sesuatu benda tu dia ada rintangan seperti yang kita dah belajar dalam bab 2, okey, bab 2 berkenaan dengan rintangan konduktor. Bila ada rintangan maka akan berlaku kehilangan kuasa. Okey, akan ada kehilangan kuasa pada kabel ini. Jadi macam mana untuk kita kurangkan kehilangan kuasa? Kita tengok kehilangan kuasa ini dia diberikan oleh rumus P bersamaan dengan I kuasa 2R. Okey, I kuasa 2R. Dan kita nak bagi P ni berkurang. Okey, yang P ini merujuk kepada kehilangan kuasa. Okey, maka bagaimana kita nak kurangkan kehilangan kuasa? R ini kita tak boleh nak buat apa sebab kabel tu rintangan dia sama. Kalau tak kita perlu tukarkan bahan. Okey. Jadi bahan lain mungkin lebih berat dan sebagainya, kita perlu gunakan kabel yang mana R dia dah dimalarkan. Jadi cara untuk kita kurangkan P adalah dengan kita kurangkan arus. Okey, jadi kita perlu kurangkan arus untuk kurangkan kehilangan kuasa. Dan kita tengok waktu kita hantarkan tenaga ini kepada kabel, dia akan ada tenaga yang dipindahkan ataupun tenaga yang dihantar. Okey, jadi kita akan ada lagi satu P bersamaan dengan IV. Ingat yang ini P sama dengan I kuasa 2R merujuk kepada kehilangan kuasa, kuasa yang hilang. P ini adalah kuasa yang hilang. Tapi P yang di bawah ini,
P yang ini merujuk kepada berapa banyak kuasa yang dia pindahkan. Okey, berapa banyak kuasa. Jadi kalau kita tengok, kita nak kurangkan I, kita nak kurangkan arus, tapi kita nak kekalkan P supaya kuasa yang dihantar tu sama banyak. Jadi untuk kita bagi P ini malar, kita nak bagi dia malar. Jika kita kurangkan arus, jika arus dikurangkan, maka kita perlu tingkatkan dia punya beza keupayaan. Okey, kita perlu tingkatkan beza keupayaan. Maksudnya, kita tengok balik dekat sini, dekat bahagian sesen janukuasa kabel elektrik ni. Jadi kita nak tingkatkan dia punya beza keupayaan ya. Sini kita nak arus rendah, voltan tinggi. Okey, jadi kenapa? Supaya kuasa kehilangan kuasa tu kita dapat minimalkan dia. Dan dia menghantar kuasa P. Yang ni kuasa penghantaran. Okey, kuasa yang hilang sebagai contoh P bersamaan dengan I kuasa 2R. Okey, kena bezakan ya antara kuasa yang dia hantar dan juga kuasa yang dia hilang. Okey, jadi bagaimana untuk kita bagi voltan dia naik? Yang ini pun kita dah belajar, iaitu kita gunakan transformer. Okey, kita ada banyak jenis transformer kita gunakan. Kalau kita nak tingkatkan V, maka kita perlu gunakan transformer injak naik. Okey, maksudnya dekat bahagian awal ini, dekat bahagian sesen jana kuasa ni kita perlu gunakan injak naik. Tapi bila sampai dekat rumah kita, kita tidak perlukan voltan yang tinggi, tapi kita perlukan arus yang banyak, okay, untuk kita gunakan untuk peralatan-peralatan elektrik. Jadi macam mana kita nak kurangkan? Dekat bahagian sini sampai ke sini voltannya tinggi. Okay, jadi bagaimana kita nak kurangkan? Kita perlu gunakan transformer injak turun. Kerana transformer injak turun ini dia menurunkan voltan. Jadi dekat bahagian ini, dekat bahagian rumah kita, voltan akan berkurang, tapi tenaga akan arus akan tinggi. Okey, dan dia akan dapat P lah. Okey, dia punya tujuan dia adalah supaya P yang kita hantarkan ini, P yang kita hantarkan adalah supaya dia hantarkan ke semua P ke sini. Okey, maksudnya output bersamaan dengan input. Kita cuba bagi memaksimalkan kuasa yang kita hantar ke rumah. Okey, dengan cara kita kurangkan kuasa yang hilang. Okey, jadi untuk pastikan itu kita perlu gunakan voltan yang tinggi dan kemudian kita turunkan voltan untuk rumah kita supaya kita dapat gunakan dengan arus yang lebih.